mengiringi jenazah supaya orang lain turut mengiring jenazah kaum keluarganya pula dan seumpamanya. Kita ziarah jenazah jangan harap pergi hantar jenazah Masjid Ibnu Abbas tapak tu nanti jiran-jiran kat situ bagus. Tiba-tiba elok lagi sebulan kita nak meninggal, Allah takdirkan sahabat-sahabat kita tukar kerja, pindah rumah. Tapi dulu kita dengan kejiranan lama rajin tolong. Elok-elok meninggal suami contoh. Dah resah dah isteri. Ya Allah ustazah macam mana ni suami saya meninggal pula. Saya ni jiran baru kat sini. Baru ni saya ziarah seorang jemaah umrah saya meninggal dunia. Adiknya ambil dia duduk dekat Kelang. Dia sebut apa? Ustazah saya risau juga jadi apa-apa kat sini. Saya baru 3 bulan duduk sini ni. PKP pula mana sempat berkawan dengan ni. Tapi sebab arwah tu dulu orang baik dengan masjid. Memang terus bulu roma sahabat. Kan kematian dia tu sebab bukan kematian COVID. Orang datang juga ziarah. Kan dari mana orang kenal kakak ni? Sedangkan dia jiran baru kat situ. Oh sebab dulu si mati ni masa hidup dia rajin berziarah dengan orang lain. Jadi Allah datangkan sahabat-sahabat benda yang kita tak sangka-sangka. Tapi kalau kita bersangka A yang kita tolong nanti A dan keturunannya akan balas, kita akan stres. Kita akan stres, kita akan bertambah dosa. Kalau tahu kan bang, anak-anak dia semua lupa kat kita. Faham tak sahabat? Kita akan stres. Dan kita menambah dosa, mengutuk orang tu. So buat je kebaikan adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga. Bila tiba kita susah, tahulah Allah. Sebab Allah takkan turun dengan sifatnya sahabat-sahabat mengatakan akulah Allah nak balas balik kebaikan kau. Tak. Minta maaf, kita tak boleh cerita benda macam ni dengan orang dewasa macam kita bercakap dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kalau kita cakap, siapa buat baik dengan cakap ibu, nanti Allah datang tolong dia. Apa ada dalam minda budak-budak? Oh nanti Allah tolong dia, minta maaf sebut. Macam Ultraman datang, Superman datang. Sebab itulah otak mereka ni hanya nampak benda-benda yang jelas ni. Tapi kita belajar dengan keimanan dan ketakwaan. Okay? Macam-macam cara Allah boleh datangkan pertolongan kepada kita. Apa lagi? Apabila pengaruh yang mendorong kita berbuat sesuatu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi mudah dan ringan dilakukan, inilah yang dimaksudkan menyekutukan amal ibadah. Niatnya tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kerana yang lain. Hati-hati. Kita rajin sebab dipuji orang, bukan sebab Allah suka kita buat amal ibadah tu. Sebab tu Imam Ghazali pun sebut, memberi gambaran dalam kitabnya, karangan Imam Ghazali insya-Allah akan jadi rujukan sampai hari kiamat, bahawa seseorang membina bangunan yang megah di sekelilingnya penuh dengan kebun buah yang rimbun dan lebat, maka pemiliknya tergolong raja di antara raja-raja dunia. Siapa ada rumah besar, kelilingnya tepi-tepi rumah tu sahabat tanam pokok apa, pokok betik, pokok segala kan sahabat-sahabat. Orang nampak ni mesti orang mewah ni dekat dalam ni. Sebenarnya niat dia bercucuk tanam tu Allah je yang tahu. Kadang betik tu pun dia tak makan. Tapi burung-burung yang datang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makan makanan tu, dia tak bersedekah duduk dalam rumah. Tapi hasil dia berusaha bubuh baja, upah pembantu, tolong jaga pokok-pokok dia setiap hari tu. Pembantu dia, ibu-ibu ada orang yang ambil sampah tu, ambil pokok betik ibu 20 biji contoh kan. Tak apalah, tu rezeki dia kan. Bibi pun confused, aku pula yang marah, bos aku tak marah kan sahabat-sahabat. Jadi maknanya sebab dia suka je. Kalau aku tak manfaat pun orang luar pun dapat manfaat. Inilah raja yang sebenar, raja di sisinya Allah. Tapi ada orang dia tak makan betik kat luar tu, halau orang kaya sahabat boleh beli betik luar negara lagi. Ting tong datang depan pintu rumah kan. Betik pintu luar rumah tu dia tak heran pun. Tapi kalau aku tak makan, semua orang tak boleh makan. Kan itu perangai dia. Burung pun tak boleh makan. Kau bungkus, bibik pun dah bungkus elok-elok. Ibu dah masak dah, aku kenyang tak boleh makan. Busuk macam tu je. Dia tak nak orang lain makan, ni aku punya. Ada kan orang sikap macam tu? Itu yang paling buruk di sisi Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, siapa yang membina bangunan atau menanam tanaman yang padanya tiada kezaliman, maka baginya ganjaran yang terus mengalir selama ia mendatangkan manfaat kepada sesuatu dari hamba-hamba Allah. Ini antara syarah hadis yang kita faham sahabat-sahabat. Kalaulah diberitahu besok kiamat, dekat tangan kita ada benih, kita nak tak payah tanamlah, besok dah kiamat kot. Kan, ataupun kita dapat tahu besok tarikh mati kita,
Kita nak start satu projek baru, nak tanam durian musangking. Telan Elio jap kan sahabat-sahabat. Macam sedapnya lah ustazah, orang kaya je yang boleh beli tu, contoh kan. Tapi diberitahu oleh doktor kehidupan petang ni mati. Contoh hebat betul doktor tu, petang ni mati. Tak payahlah tanam, nanti aku mati buat apa, siapa nak makan tu. Tapi kita teruskan usaha, kita tanam. Kurang-kurang nanti tu untuk cucu kita ke, untuk siapa-siapa yang lalu lalang jatuh durian tu, siapa-siapa boleh ambil. Baru ni saya dapat rentah negeri ke utara sahabat. Oh Allahu Akbar, sahabat saya yang mulia hati kan. Penuh bonet kereta saya dengan cempedak. Lepas tu dia cerita, ustazah, sebab sekarang kan kita tak boleh nak kirim kat saudara-saudara datang Kedah ni. So banyaknya buah, Tuhan je yang tahu. Ustazah tahu ajaibnya tahun ni orang tak balik kampung lagi menjadi. Ustazah tahu sebab apa? Suami saya dia kutip buka meja besar depan ni, dia letak manilakat depan, sila ambil satu, percuma. Orang lalu semua ambil, sila ambil. Kami intai je dalam tingkap, ada ambil 10 biji pun ada ustazah kan. Lepas tu suami kata biarlah daripada benda tak manfaat. Tapi dengan niat macam tu, daripada pokok pertama dulu masa saya sampai dia kata ni dah buah hujung dah ustazah. Kita tak faham, tak pernah mencucuk tanam buah hujung tu maksudnya macam mana kak? Nak habis dah kan. Disayang ustazah, dulu buah dia besar-besar ni tinggal kecil-kecil. Tapi suami letak macam tu. Tepi jalan, sila ambil satu. Menjadi pula. Itu saya pun fikir, lagi bagi kat orang lagi. Dulu-dulu kita tak ada rasa macam tu sangat sahabat-sahabat. Jadi kita belajar sesuatu. Betul lah Masya Allah. Anak-anak saya tak balik, saya cakap lah, mama pergi hantar JNT pos laju. Mama tengok berapa dia punya kos tu, RM30 tak payah, mak kami beli je depan rumah kami ni ada. Kan? Dah anak-anak kita nak pos pun tak payah, kesian ayah dia nak pergi pejabat pos semua. Buat sedekah je lah mak. Jadi dia buatlah macam tu. Lagi laju pokok dia sahabat. Kerja siapa? Kerja Allah. Tapi kalau orang, anak aku tak rasa, yang kat KL tak boleh balik, siapa pun tak boleh rasa. Kamu tunggu pokok tu nanti jadi kecut, pelik kan sahabat-sahabat. Tu hari ni kita belajar daripada kehidupan. Hadis Nabi SAW mengiyakan pengalaman-pengalaman orang-orang hebat para salafus salih menjadi satu pelajaran kepada kita. Jadi apa lagi yang kita tak yakin, bahawa ikhlas ini sahabat-sahabat membugarkan hati kita menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah. Betul kan? Okay, jadi kita berhenti pada hadis riwayat Ahmad ini. Kita sambung nanti insya-Allah penutup kepada tajuk yang ke-10. InsyaAllah sebelum kita masuk tajuk 11 ni lagi dahsyat. Selalu mengingat mati.